Yehezkiel bab 31. Pada tahun ke-11, tepatnya pada hari pertama dalam bulan ketiga, datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Wahai anak manusia, katakanlah kepada Raja Mesir Firaun dan kepada rakyatnya, siapakah yang dapat menyamai engkau dalam kebesaranmu? Lihatlah, engkau menyamai orang Asyur, yang serupa pokok aras di Lebanon. Cabang-cabangnya elok menaungi hutan, ia menjulang tinggi, dan pucuknya yang teratas ada di antara cabang yang rendang. Air membuatnya besar, mata air yang dalam membuatnya tinggi. Sungai-sungainya mengalir, mengelilingi tempat ia ditanam. Saluran-salurannya menjangkau segala pokok di padang. Oleh sebab itu, ia menjulang tinggi melebihi segala pokok di padang. Cabangnya menjadi banyak, dan dahan-dahannya memanjang akibat limpahan air dalam pertumbuhannya. Segala burung di udara bersarang pada cabangnya. Segala binatang liar beranak di bawah dahannya. Segala bangsa besar duduk di bawah naungannya. Ia elok kerana besarnya, dan kerana ranting-rantingnya yang panjang, kerana akarnya berada dekat air yang berlimpahan. Pokok-pokok aras di taman Allah tidak dapat menyainginya. Pokok-pokok sanubar tidak dapat menyamai cabang-cabangnya. Dan pokok-pokok berangan tidak dapat dibandingkan dengan dahan-dahannya. Segala pokok di taman Allah tidak dapat menyamainya dalam hal keelokannya. Aku menjadikannya elok dengan banyak rantingnya. Maka dengkilah segala pokok di taman Firdaus, taman Allah, di Eden. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hatinya menjadi sombong kerana ia menjulang tinggi, dan pucuknya yang teratas menjulur di antara cabang yang rendang. Oleh sebab itu, aku menyerahkannya ke dalam tangan seorang yang berkuasa dalam kalangan bangsa asing, dan akan memperlakukan dia selaras dengan kefasikannya. Aku menghalaunya. Golongan orang asing yang terkejam dalam kalangan bangsa menebang dan menterlantarkannya. Di atas gunung-gunung dan di segala lembah, rantingnya berguguran. Patahan dahannya ada di semua alur sungai negeri itu. Semua bangsa di bumi pergi meninggalkan naungannya dan menterlantarkannya. Segala burung di udara hinggap di atas batangnya yang tumbang, dan segala binatang liar ada di dahan-dahannya. Semua itu terjadi supaya tidak ada lagi pokok di tepi air itu tumbuh menjulang tinggi atau menjulurkan pucuknya yang teratas di antara cabang yang rendang. Dan tidak ada lagi pokok besar yang dapat berdiri tinggi-tinggi walaupun banyak menyerap air. Kerana semuanya telah ditentukan untuk mati di bahagian bumi yang terbawah, di antara anak manusia yang turun ke liang kubur. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari ia turun ke alam kubur, kusuruh semua berkabung kerananya. Kutudung mata air yang dalam kerananya, dan kutahan sungai-sungainya sehingga limpahan air terbendung. Lebanon kubuat berduka cita kerananya. Segala pokok di padang pun merana kerananya. Aku membuat bangsa-bangsa gementar mendengar bunyi tumbangnya ketika kuturunkannya ke alam kubur bersama-sama mereka yang turun ke liang kubur. Segala pokok taman Eden yang terpilih dan terbaik dari Lebanon, segala pokok yang menyerap air akan berasa terhibur di bahagian bumi yang terbawah. Mereka juga turun ke alam kubur bersama-samanya untuk menemui kalangan yang terbunuh oleh pedang dan kalangan bangsa yang duduk di bawah naungannya. Dalam hal kemuliaan dan kebesaran, dengan siapa engkau dapat disamakan antara pokok taman Eden? Akan tetapi, engkau akan diturunkan bersama-sama pokok-pokok taman Eden ke bahagian bumi yang terbawah. Engkau akan terbujur antara orang yang tidak bersunat,
bersama-sama orang yang terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dan seluruh rakyatnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yehezkiel bab 32. Pada tahun ke-12, tepatnya pada hari pertama dalam bulan ke-12, datanglah firman Tuhan kepadaku, demikian. Wahai anak manusia, lantunkanlah suatu ratapan mengenai Firaun raja Mesir, dan katakan kepadanya, engkau menyamakan diri dengan singa muda dalam kalangan bangsa, tetapi engkau seperti naga di laut. Engkau membuat sungai-sungaimu bergelora dan mengeruhkan airnya dengan kakimu, sehingga sungai-sungainya menjadi kotor. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan membentangkan jaringku ke atasmu dengan sejumlah besar bangsa, dan mereka akan mengangkat engkau ke dalam jaringku. Akan kubuang engkau ke tanah, dan kucampakkan engkau ke padang terbuka. Aku akan menyuruh segala burung di udara hinggap padamu, dan mengenyangkan binatang seluruh bumi dengan dagingmu. Akan kuletakkan dagingmu di atas gunung-gunung, dan kupenuhi lembah-lembah dengan saki-baki bangkaimu. Akan kubanjiri tanah dengan aliran darahmu sampai ke gunung-gunung. Alur-alur sungai akan penuh dengan dagingmu. Ketika aku memadamkan engkau, aku akan menudungi langit dan membuat bintang-bintangnya menggelap. Matahari akan kutudung dengan awan, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Segala yang memancarkan sinar di langit akan kugelapkan kerana engkau. Aku akan mendatangkan kegelapan terhadap negerimu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Akan kususahkan hati banyak bangsa ketika kabar kehancuranmu kusiarkan kepada bangsa di negeri-negeri yang tidak kau kenal. Banyak bangsa akan kubuat tercengang melihat engkau. Raja-rajanya akan sangat ketakutan melihat engkau ketika kuayunkan pedangku di hadapan mereka. Mereka akan berasa gentar setiap saat. Setiap orang mencemaskan nyawanya sendiri pada hari kejatuhanmu. Beginilah firman Tuhan Allah. Pedang Raja Babel akan mendatangi engkau. Akan kutewaskan rakyatmu dengan pedang kesatria. Semua kesatria yang terkejam dalam kalangan bangsa, mereka akan meruntuhkan kebongkakan Mesir, dan seluruh rakyatnya akan dipunahkan. Aku akan membinasakan segala binatangnya dari tepi air yang berlimpahan. Kaki manusia tidak akan mengeruhkan airnya lagi, demikian juga kaki binatang. Pada waktu itu, aku akan menjernihkan airnya, dan mengalirkan sungai-sungainya seperti minyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketika aku menjadikan tanah Mesir sunyi sepi hingga tanah itu kehilangan segala isinya, dan ketika aku mengazab seluruh penduduknya, mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Inilah ratapan yang akan dinyanyikan oleh kaum perempuan pelbagai bangsa bagi Mesir dan seluruh rakyatnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada tahun ke-12, pada hari ke-15 dalam bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Wahai anak manusia, ratapilah rakyat Mesir. Serahkanlah mereka dan juga putri bangsa-bangsa yang hebat itu ke bahagian bumi yang terbawa, bersama-sama golongan orang yang turun ke liang kubur. Engkau lebih cantik daripada siapa? Turunlah dan terbujurlah bersama-sama orang yang tidak bersunat. Mereka akan rebah di antara golongan yang terbunuh oleh pedang. Pedang telah dihunus, seretlah dia dan seluruh rakyatnya. Mengenainya, kesatria yang terkuat beserta pembantu-pembantu mereka akan berbicara dari tengah-tengah alam kubur. Mereka, yaitu golongan yang tidak bersunat, yang terbunuh oleh pedang, telah turun kemari dan terbujur. Di sana ada Asyur dengan seluruh pasukannya yang terkubur di sekelilingnya.
Mereka semua tewas terbunuh oleh pedang, lalu terkubur di tempat yang terdalam. Kuburan pasukannya ada di sekeliling kuburnya. Mereka yang dahulu menimbulkan rasa takut di negeri orang hidup, semuanya tewas terbunuh oleh pedang. Di sana ada Elam dengan seluruh rakyatnya yang terkubur di sekelilingnya. Mereka semua tewas terbunuh oleh pedang dan turun tanpa bersunat ke bahagian bumi yang terbawah. Dahulu mereka menimbulkan rasa takut di negeri orang hidup, namun kini mereka pun menanggung aib bersama-sama orang yang turun ke liang kubur. Bagi dia dan seluruh rakyatnya disediakan tempat tidur di antara golongan yang terbunuh. Kuburan rakyatnya ada di sekelilingnya. Mereka semua tidak bersunat dan terbunuh oleh pedang, lalu ditempatkan di antara golongan lain yang terbunuh. Kerana dahulu mereka menimbulkan rasa takut di negeri orang hidup. Kini mereka menanggung aib bersama-sama orang yang turun ke liang kubur. Di sana ada Mesek dan Tubal dengan seluruh rakyatnya yang terkubur di sekelilingnya. Mereka semua tidak bersunat lalu terbunuh oleh pedang, kerana mereka menimbulkan rasa takut di negeri orang hidup. Mereka tidak dibaringkan bersama-sama kesatria tidak bersunat yang telah gugur, yaitu kesatria yang turun ke alam kubur dengan peralatan perang mereka dan dengan pedang di bawah kepala mereka. Hukuman bagi mereka ditanggungkan atas tulang-tulang mereka, meskipun dahulu rasa takut terhadap para kesatria itu pernah melanda negeri orang hidup. Wahai Firaun, engkau akan dihancurkan di antara golongan yang tidak bersunat dan dibaringkan bersama-sama kalangan yang terbunuh oleh pedang. Di sana ada Edom dengan raja-raja dan semua pemimpinnya. Meskipun dahulu mereka berkuasa, mereka pun ditempatkan bersama-sama orang yang terbunuh oleh pedang, dibaringkan bersama dengan orang yang tidak bersunat dan orang yang turun ke liang kubur. Semua anak raja tanah utara dan semua orang Sidon ada pula di sana. Mereka turun dengan rasa malu bersama-sama golongan yang terbunuh. Meskipun ketika berkuasa mereka menimbulkan rasa takut, mereka dibaringkan tanpa bersunat bersama-sama golongan yang terbunuh oleh pedang dan menanggung aib bersama-sama orang yang turun ke liang kubur. Ketika Firaun melihat mereka semua, Firaun dan seluruh pasukannya terbunuh oleh pedang, dia berasa terhibur atas nasib seluruh rakyatnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku memang membiarkan dia menimbulkan rasa takut di negeri orang hidup, namun dia akan dibaringkan di antara orang tidak bersunat, bersama dengan golongan yang terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dan seluruh rakyatnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yehezkiel bab 33. Datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Wahai anak manusia, berbicaralah kepada orang sebangsa denganmu, dan katakanlah kepada mereka, seandainya aku mendatangkan pedang terhadap sebuah negeri, lalu rakyat negeri itu memilih seorang daripada kalangan mereka untuk menjadi penjaga. Orang ini kemudian melihat pedang mendatangi negeri itu, dan meniup sangkakala untuk memberikan amaran kepada umat. Jika seseorang mendengar bunyi sangkakala itu, tetapi tidak mengendahkan peringatan itu, sehingga pedang datang merenggut nyawanya, maka darahnya tertanggung atas dirinya sendiri. Atas sebab dia mendengar bunyi sangkakala namun tidak mengendahkan amaran itu, maka darahnya tertanggung kepada dirinya sendiri. Seandainya dia mengendahkan peringatan itu, tentu nyawanya terselamat. Sebaliknya, seandainya penjaga itu melihat pedang datang, namun dia tidak meniup sangkakala, lantas umat tidak mendapat amaran yang sepatutnya, maka ketika pedang datang merenggut nyawa seorang daripada kalangan mereka,
orang itu akan dibinasakan dalam kesalahannya, tetapi darahnya akan kutuntut daripada tangan penjaga itu. Wahai anak manusia, engkau telah kutetapkan untuk menjadi penjaga bagi keturunan kaum Israel. Oleh sebab itu, dengarlah firman daripadaku, dan peringatkanlah mereka atas namaku. Jika aku berfirman kepada orang fasik, wahai orang fasik, engkau pasti mati, tetapi engkau tidak berbicara untuk mengingatkan orang fasik itu mengenai jalan hidupnya, maka orang fasik itu akan mati dalam kesalahannya. Namun begitu, darahnya akan kutuntut daripada tanganmu. Sebaliknya, jika engkau mengingatkan orang fasik itu supaya bertaubat daripada jalan hidupnya, tetapi dia tidak mahu bertaubat daripada jalan hidupnya, maka dia akan mati dalam kesalahannya. Akan tetapi, engkau telah menyelamatkan nyawamu. Engkau, wahai anak manusia, katakanlah kepada keturunan kaum Israel, kamu berkata demikian, pelanggaran dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, sehingga kami hancur lumat olehnya. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak menyukai kematian orang fasik. Aku mahu agar orang fasik bertaubat daripada perilakunya, supaya dia hidup. Bertaubatlah, bertaubatlah daripada perilakumu yang jahat itu. Mengapakah kamu harus mati, wahai keturunan kaum Israel? Engkau, wahai anak manusia, katakanlah kepada orang sebangsa denganmu, orang benar tidak akan diselamatkan oleh perbenarannya ketika dia melakukan pelanggaran, dan orang fasik tidak akan dijatuhkan oleh kefasikannya pada waktu dia bertaubat daripada kefasikannya. Orang benar tidak akan dapat hidup kerana perbenarannya pada waktu dia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi dia meyakini kebenarannya lalu melakukan kezaliman, maka segala perbuatannya yang benar tidak akan diingat lagi. Dia harus mati dalam kezaliman yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau aku berfirman kepada orang fasik, engkau pasti mati, tetapi dia bertaubat daripada dosanya dan menegakkan apa yang adil serta yang benar, orang fasik itu mengembalikan gadaian orang, membayar ganti rugi rampasannya, hidup menurut ketetapan-ketetapan yang mendatangkan kehidupan, dan tidak melakukan kezaliman, maka dia pasti hidup dan tidak akan mati. Segala dosa yang dilakukannya tidak akan diingat lagi. Dia pasti hidup kerana dia telah menegakkan apa yang adil dan benar. Akan tetapi orang sebangsa denganmu berkata, jalan Tuhan tidak adil, padahal jalan merekalah yang tidak adil. Kalau orang benar berbalik daripada kebenarannya dan melakukan kezaliman, dia akan mati kerananya. Sebaliknya, kalau orang fasik berbalik daripada kefasikannya dan menegakkan apa yang adil serta benar, dia akan hidup kerananya. Walaupun demikian, kamu berkata, jalan Tuhan tidak adil. Oleh itu, aku akan menghakimi kamu menurut perilaku masing-masing, wahai keturunan kaum Israel. Pada tahun ke-12, masa pembuangan kami, tepatnya pada hari ke-5 dalam bulan ke-10, seorang yang terselamat dari Yerusalem datang kepadaku. Katanya, kota itu telah dikalahkan. malam hari sebelum kedatangan orang yang terselamat itu, kuasa Tuhan meliputi aku. Lalu pagi hari ketika orang itu datang kepadaku, Tuhan membuka mulutku. Demikianlah mulutku terbuka, dan aku tidak keluh lagi. Datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Wahai anak manusia, penghuni reruntuhan kota di tanah Israel ini berkata, Abraham seorang sahaja dan dapat memusakai negeri ini,
sedangkan kita ramai. Tentulah negeri itu dikurniakan kepada kita sebagai milik. Oleh sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Kamu makan daging berserta darahnya, memuja berhala-berhalamu, dan menumpahkan darah orang. Masakan kamu dapat memiliki tanah ini? Kamu menaruh harapan kepada pedangmu, melakukan kekejian, dan masing-masing menodai istri jirannya. Masakan kamu dapat memiliki negeri ini? Katakanlah hal ini kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Demi aku yang hidup, sesungguhnya orang yang tinggal di reruntuhan-reruntuhan akan tewas oleh pedang. Orang yang tinggal di padang terbuka akan kuserahkan kepada binatang liar sebagai makanan. Dan orang yang tinggal di kubu serta gua akan mati oleh wabak penyakit. Negeri itu akan kujadikan sunyi sepi dan tandus. Kekuatan yang dibanggakannya akan lenyap. Gunung Ganam Israel akan menjadi sunyi, sehingga tidak ada yang melintasinya. Ketika aku menjadikan negeri itu sunyi sepi dan tandus kerana segala kekejian yang dilakukan mereka itu, mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Mengenai engkau, wahai anak manusia, orang sebangsa denganmu berbicara tentang engkau berdekatan dengan tembok dan di pintu-pintu rumah. Kata mereka satu sama lain, masing-masing kepada temannya, mari kita dengar firman yang akan disampaikan Tuhan. Mereka pun datang kepadamu berduyun-duyun lalu duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar perkataanmu, tetapi tidak melakukannya. Dengan mulut mereka menyatakan kasih, tetapi hati mereka mengejar laba haram. Sesungguhnya, bagi mereka engkau seperti orang yang menyanyikan lagu cinta dengan suara merdu, dan orang yang bermain kecapi dengan baik, kerana mereka mendengar perkataanmu, tetapi tidak melakukannya. Pada waktu semua itu terjadi, ya, pasti terjadi, mereka akan tahu bahwa ada seorang nabi di tengah-tengah mereka.